ملة النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada kesempatan malam ini untuk kita meneruskan pengajian daripada kitab Sabilul Muhtadin. InsyaAllah ini bukanlah keseluruhan, kita ambil bab yang khusus berkenaan dengan solat jamaah, khusus bab tajuk solat jamaah. Baik, malam ini kita sambung perbincangan kita pada halaman yang kelima ataupun muka surat yang kelima di bawah tajuk tempat solat jemaah bagi lelaki dan juga wanita. Ini kita ambil sikit panduan berkenaan dengan aturan untuk menentukan dapat ataupun tidak kita digolongkan di kalangan satu jemaah. Kadang-kadang ada kita sembahyang Jumaat tapi terputus saf. Bila terputus saf, maka sembahyang itu tak sempurna. Kalau kata kita niat ikut imam, maka boleh menyebabkan batal. Bila tak sempurna itu boleh menyebabkan tak dapat apa-apa, dikira macam kita tak solat. Baik, jadi kita nak tengok sikit aturan yang perlu yang kita lakukan tentang keutamaan dia, khususnya tempat solat. Baik, bermula berjemaah di dalam masjid selain daripada perempuan dan khunsa, dan jikalau sedikit jemaahnya sekalipun terafdal daripada berjemaah di luar masjid, dan jika banyak jemaahnya sekalipun. Ini nak tengok dari keutamaan nak sembahyang di mana tempat yang paling afdal. Maknanya dalam kenyataan ini, apabila merujuk kepada sesuatu tempat, sebab ada tempat-tempat yang Allah Ta'ala muliakan, ada tempat-tempat yang Allah Ta'ala muliakan. Kenapa ada perbezaan tempat-tempat tu? Sebab Allah Ta'ala sendiri yang meletakkan kemuliaan pada sesuatu tempat. Macam contohlah tanah halal dengan tanah haram. Jadi kalau orang nak fikir secara logik, kenapa apa beza? Kenapa kita nak bezakan antara masjid dengan surau? Kenapa kita nak bezakan antara surau masjid dengan rumah pula? Apa beza tandas dengan bukan tandas? Semua tu ada ketetapan dan ketentuan dia. Bermula daripada isyarat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara khusus berkenaan dengan kemuliaan tempat-tempat tertentu. Jadi dalil umum itulah yang dijadikan asas tentang kemuliaan sesuatu tempat. Jadi sebab itu ulama bincang lebih detail lagi berkenaan dengan bangunan masjid. Bangunan masjid ada perbezaan dengan bangunan surau, ada perbezaan. Baik, jadi kita nak fokuskan sikit sebelum kita nak masuk lebih lanjut dalam
tentang binaan tu. Nanti insya-Allah dalam kitab ni ada diuraikan tentang binaan. Sekarang kita nak tengok tentang keutamaan ni dulu. Baik. Sembahyang jemaah kita dah tahu dah bahawasanya pahalanya besar. Pahalanya besar. Dan kita tengok hak yang Allah Ta'ala sebut tentang kemuliaan tanah halal, tanah haram dulu. Sebelum kita nak cerita kawasan kita ni. Okey, sembahyang di tanah haram disebutkan dalam hadis berkenaan dengan kemuliaan sembahyang di Masjidil Haram dalam kawasan tanah haram sebanyak 100,000. Dan kenyataan ayat itu bersifat umum. Bersifat umum. Tanah haram Mekah ni, keseluruhan kawasan tanah haram tu adalah kawasan bila mana kita beribadah masuk saja daripada tanah halal ke tanah haram, maka kita akan dapat pahala 100,000 kali ganda. Apa saja yang kita buat, kebajikan yang asalnya nilai pahalanya 10 masuk ke dalam tanah haram, maka digandakan dengan gandaan 100,000 kali ganda. Besarlah. Sembahyang sunat yang hanya satu pahala yang kita dapat, sembahyang sunat ni. Sembahyang sunat satu pahala kita dapat, masuk sembahyang sunat di tanah haram, kita akan dapat 100,000. Kawasan mana-mana kawasan tanah haram, itu satu kelebihan. Tapi ada pula perbezaannya dalam Masjidil Haram dengan kawasan tanah haram. Dalam masjid lebih lagi diutamakan daripada di luar daripada masjid. Okey, itu kena faham. Jadi kadang-kadang ada orang kata tak apalah kita pergi Masjidil Haram, sembahyang keluar menjadilah dapat 100,000. Sebenarnya sembahyang di dalam masjid lebih utama daripada sembahyang di luar masjid. Itu keutamaan dia. Okey, itu Masjidil Haram. Manakala Masjid Nabawi pun sama juga. Cuma Masjid Nabawi ada juga di kawasan Madinah tu tanda kawasan tanah haram Madinah. Cuma di tanah haram Madinah dia tak sama macam mana di Mekah. Kalau di Mekah keseluruhan tanah haram tu kita dapat 100,000. Tetapi di Madinah sembahyang di dalam Masjid Nabawi sahaja kita akan dapat 1,000. Tapi kalau sembahyang di luar daripada kawasan masjid, kita dapat pahala yang biasa saja. Mana dari dia? Darinya dari Nabi kata, siapa yang sembahyang di masjidku ini, dalam masjid, Nabi kata masjid ya, dalam masjidku ini, maka dia dapat 1,000 kali ganda pahala. Jadi kalau siapa yang sembahyang di luar kawasan masjid, termasuklah hanya di dataran masjid, ataupun lebih lagi kalau di hotel Madinah, maka kita akan dapat nilai pahala yang sama macam mana sembahyang di tempat lain juga. Sama biasa sajalah, lebihnya di dalam masjid. Okey. Jadi berasaskan kepada itulah para ulama menyatakan dikiaskan kepada masjid-masjid yang lain. Tapi taklah sama 100,000 dengan 1,000. Kalau Masjidil Aqsa 500 pula. Manakala masjid-masjid yang lain biasa, tapi kelebihan sembahyang berjemaah dalam masjid itu lebih utama. Cuma tak diberi nilai berapa. Kalau Masjidil Haram tadi 100,000, tapi kalau dalam masjid lebih lagi. Masjid di Madinah, Masjid Nabawi 1,000, di luar daripada masjid biasa. Manakala di masjid-masjid biasa macam mana pula, dia ada kelebihan yang lain. Cuma tak disebut berapa bilangannya. Tapi dalam masjid tetap diberikan keutamaan. Jadi sebab itu dia kata di sini, bermula berjemaah di dalam masjid selain daripada perempuan dan khunsa, dan jikalau sedikit jemaahnya sekalipun, yang ini dikhususkan kepada orang lelaki, diberikan keutamaan untuk sembahyang berjemaah di mana? Dalam masjid. Selain daripada perempuan dan khunsa, orang perempuan dia tak ada kelebihan sebenarnya. Sembahyang di masjid pun, kalau sembahyang di rumah ke, sama dia. Cuma kelebihan kalau main masjid dapat pahala jemaah. Tapi kalau nak tanya yang mana afdal, orang perempuan sembahyang di mana afdal? Sembahyang di rumah lebih afdal daripada di masjid. Tapi kalau sembahyang di masjid, kalau orang perempuan sembahyang di masjid, macam mana pahala dia pula? Lebihlah daripada di rumah. Kalau di rumah dia sembahyang solat, manakala di masjid dia sembahyang berjemaah.
Jadi pahala lebih. Cuma nak segi keutamaan solat di tempat mana yang afdal. Bagi lelaki, sembahyang yang afdal adalah di masjid. Manakala orang perempuan dan orang funsar ni, dia tak afdalnya mana sama, di mana-mana pun tak apa. Cuma lebih berjemaah itu saja. Baik. Dan jikalau sedikit jemaahnya sekalipun, maksud sedikit ni kalau 2 orang saja pun dah dikira besar dah pahala dia. Kita sembahyang 2 orang saja. Habis dah orang jemaah sembahyang dan kita masuk ada 2 orang, sembahyang 2 orang. Dapat pahala lebih daripada tempat yang lain. Kalau kita sembahyang di rumah 2 orang, tak lebih macam mana sembahyang di masjid kalau kita sembahyang 2 orang. Itu cerita dia. Terafdal daripada berjemaah di luar masjid. Maknanya dalam masjid lebih afdal daripada di luar. Dan jika banyak jemaahnya sekalipun, kalau jemaah ramai sekalipun sembahyang di luar, tak sembahyang dalam, maka sembahyang dalam lebih utama daripada di luar. Jadi kalau kata kita buat kemah besar-besar di luar sana, kecuali lah kalau masjid ini sedang diperbaiki, tak apalah. Tapi kalau kata kita masjid ada dalam ruangan dalam, tapi kita pilih di luar, maka kita telah rugi dari segi kelebihannya. Kalau mulut masuk ke dalam, sebab dalam ni lebih utama, lebih afdal. Inilah yang mu'tamad. Inilah mu'tamad Khatib Syarbini dan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Al-Lamri dalam kitab Al-Mughni. Dalam kitab Mughni dan kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Jadi Mughni mewakili Khatib Syarbini, manakala kitab Tuhfah Ibn Hajar, manakala Syekh Ramli mewakili kitab Nihayah. Baik. Kerana apa? Kerana sabda Nabi SAW, ini berdasarkan hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim, afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Fahiya fil masajid afdal. Ini makna dia punya huraian. Huraian. Fahiya fil masajid afdal. Baik, maksudnya afdal sembahyang seseorang di dalam rumahnya, melainkan sembahyang fardu yang 5 waktu. Maknanya sembahyang sunat itu afdal di rumah. Manakala sembahyang yang fardu afdal di mana? Itu dia kata fahiya fil masajid. Maka sembahyang di dalam masjid adalah terlebih afdal daripadanya. So saya ulang balik hadis ni, Nabi kata sembahyang yang afdal kita buat di rumah ialah sembahyang sunat saja. Jadi sembahyang apa pun, qabliyah ke ba'diyah, kalau rumah dekat bolehlah sembahyang di rumah dulu, lepas itu nak fardu baru masuk di dalam masjid. Kemudian habis itu ba'diyah balik buat di rumah. Itu yang afdal. Itu yang afdal. Manakala sembahyang fardu adalah afdal di dalam masjid. Baik. Jadi kita faham dari segi zahir makna hadis ini. Adapun perempuan dan funsa, maka berjemaah di rumahnya itu terlebih afdal daripada berjemaah di dalam masjid. Jadi kalau ada anak-anak perempuan, bolehlah ramai-ramai pakat-pakat sembahyang berjemaah anak-anak perempuan di rumah. Manakala anak-anak lelaki dengan ayahnya sekali, elok mereka masjid. Di rumah buatlah jemaah semua orang perempuan. Jadi kalau kata nak sembahyang jemaah perempuan, nak buat di mana? Macam sembahyang kita sembahyang orang lelaki lah. Kalau orang lelaki imam, orang perempuan nak ikut belakang. Kalau orang perempuan semua, lantiklah seorang jadi imam. Dan boleh tak orang perempuan baca kuat? Harus, kalau sekiranya dalam kawasan itu tidak ada lelaki ajnabi. Boleh. Maknanya orang perempuan semua duduk dalam rumah tu, dan bacaan itu tak didengari oleh orang lain di luar rumah. Maknanya dia boleh duduk bersama-sama, dan imam tu sunat juga mengangkat suara. Imam tu perempuan lah, sunat juga mengangkat suara. Baik, nanti kita akan cerita macam mana kedudukan perbezaan saf lelaki dengan wanita, insyaAllah sekali. Ada bab nanti. Baik, kerana sabda Nabi SAW, Nabi kata apa?
La tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kamu tegah segala perempuan daripada bersembahyang di dalam masjid, dan di dalam rumah mereka itu lebih baik bagi mereka untuk berjamaah. Nabi kata tak larang lah. Tu kata kalau main masjid main lah. Bukan kita kata tak boleh main. Lepas kita ada cerita tentang afdal ni, jangan pula perempuan ni pakai tak mau main. Dalam masalah nak main sembahyang berjemaah pun boleh. Cuma kita kena sediakan tempat yang khusus, yang tidak terbuka aurat mereka. Sebab tu bila kita buat garis panduan tentang masjid, biasanya BMS lah, pihak pengurusan masjid dan surau, bahagian pengurusan masjid dan surau, 2 tahun sekali mereka akan buat buat pemantauan dan bagi pemakahan. Tengok dari segi bagaimana susun atur masjid, masuklah bagaimana nak menentukan ruang-ruang masjid. Jadi kalau masjid lama tu payah sikit. Lepas tu kalau masjid baru nak buat, biasanya dia akan rujuk ke Jabatan Agama, dan Jabatan Agama dia dah satu garis panduan. Kalau dulu dia tak buat pengawalan, jadi ikut suka nak buat masjid. Lepas tu banyak yang kita tengok kedudukan bangunan tu agak kurang sesuai. Mereka buat ikut suka, jadi kadang-kadang tak ikut dia punya spek keutamaan. Jadi kalau sekiranya orang perempuan, kawasan orang perempuan, biarlah akses daripada tandas nak masuk ke dalam ruang perempuan tu mudah untuk mereka. Kadang-kadang daripada tandas kan basah dan berwudu, jadi tak perlu pakai tudung, tak boleh terus masuk. Maknanya tak ada orang lelaki boleh nampak. Itu satu yang perlu kita utamakan kalau nak buat akses daripada ruang perempuan ke tempat wudu, nak berwudu mereka. Okey, satu. Yang kedua, kedudukan yang afdal bagi orang perempuan memanglah di belakang. Dan di belakang tu keseluruhan belakang. Kalau yang macam ni agak tak perempuan nak kena, tapi tak menjadi suatu kesalahan sebenarnya. Jadi lagi terjadi tu kata Puan Ustaz tu main tegak kami macam-macam tak kena ni, sebenarnya memang tak kena pun. Cuma tak ada masalah. Kita bukanlah nak paksa, tapi kalau boleh buat. Kalau Kedah dia dah buat keluar satu perkeliling masjid-masjid mereka, kawasan belakang tu hanya untuk orang perempuan saja. Maknanya orang lelaki kena masuk sama ada daripada kiri ataupun kanan. Sebab kawasan belakang tu adalah dikhususkan kepada orang perempuan. Tapi disebabkan kedudukan bangunan masjid ni, akses masuk tu pintu tu ya. So tak boleh nak buat lah. Cuma duduk dalam keadaan yang macam ni agak kurang sempurna dari segi keutamaan soft. Soft dia kena mula yang terbaik daripada tengah, bukan daripada kiri ataupun kanan, daripada tengah. Itu yang terbaik. Tapi kalau tempat tu tak mengizinkan, maka bolehlah macam mana yang adalah. Tapi kalau kita boleh fikir satu keadaan macam mana kita nak design semula kedudukan masjid untuk dapat kesempurnaan dia, yang tu yang terbaik. Yang tu yang terbaik. Tapi kalau tak mampu nak buat, tak apalah. Tapi Kedah agak strict sikit dalam masjid-masjid depan ni, memang mereka paksa untuk buat belakang tu semua bagi perempuan saja. Sebab tu untuk masjid-masjid baru, memang kami dah, kalau kata sebelum plan diluluskan, dia akan main rujuk kepada Jabatan Mufti. Kita akan pastikan plan tu sama ada surau ataupun masjid kawasan belakang dikhususkan untuk wanita sahaja. Sebab kita dah tengok dah kitab-kitab ni semua, kita nak praktis pula. Kalau dulu orang buat masjid pun suka riwayat, tak merujuk kepada para ahli ulama. Itu menyebabkan kedudukan sah dan sebagainya agak kadang-kadang boleh menyebabkan terputus dan kelebihan sah itu tak dapat. Begitu juga pembinaan tiang-tiang. Tapi tiang ni yang membezakan ataupun kita membutuhkan sah ni, yang tu dikira tak firm. Sebab tiang ni dia memang asal. Termasuklah macam kita kata mimbar ni. Mimbar ni kalau kata panjang sekalipun dia punya tangga, belah sana ada satu jemaah, belah sini satu jemaah, maka kerana pemisahnya ada mimbar tersebut, maka masih lagi dikira mendapat satu soft yang tak putus.
Macam ni juga kalau kata ada tiang sekalipun, dia kira masih lagi tak terputus. Pasal apa? Sebab dia punya indah dia ataupun sebab dia kerana dia kekal kat situ. Dan kalau kita buang, menyebabkan dia untuk bangunan itu. Jadi sebabkan itu harus. Tapi kalau nak buat yang terbaik, bagi lapang terus. Itu yang paling baik. Itu dari sudut cara bentuk binaan, binaan masjid. Lepas tu dia kena ambil cara. Dan ulama dalam kitab-kitab dia agak detail dalam bab ni. Sebab tu untuk dulu dia buat bangunan, dia tengok dah kapasiti berapa yang duduk di situ, dalam tu. Kemudian kalau kata dia nak lembab kat luar, dia buat pintu pada awal, pada awal kata nak boleh sambung tu, kena pintu tu di bahagian depan sekali, bukan di tengah. Sebab kalau sekarang nak sambung di luar, dia kena ada pintu yang daripada saf pertama tu terus kepada jemaah yang di luar daripada bangunan ataupun di luar daripada dinding tu. Itu dia punya asas-asas penentuan kepada sambung saf tu. Jadi yang tu semua diambil kira lah, berkenaan dengan pembinaan masjid. Jadi sebab tu masjid ni dia bukan boleh buat ikut suka. Kalau kita tak ikut aturannya, maka rugilah orang yang nak berjemaah tu, sebab dia mungkin terputus. Termasuklah kalau sekiranya kita nak sembahyang di luar. Contoh kalau masjid ni tak sembahyang di luar pun, Nabi tak ada, kiri kanan tak ada kan. Kalau ada setengah masjid, kiri kanan tu dia ada pula kaki 5 dia. Jadi kalau nak bersambung dengan di luar, pintu kena buka. Kalau sekiranya di luar itu bukan masjid. Kalau di luar tu istilah sebagai masjid, boleh, walaupun ada dinding, walaupun ada pintu yang berkunci, tapi dikira boleh, sebab dia dikira satu bangunan. Itu insyaAllah nanti kita akan sambung bab tu, dalam bab tu nanti kita akan cerita. Cuma yang kita kaitkan tadi ialah berkenaan kedudukan, kedudukan. Jadi sebab itu kedudukan wanita yang terbaik ialah di rumah. Dan kalau ada sembahyang berjemaah di masjid, jangan dihalang, kata Nabi SAW. Cuma sediakan tempat yang orang lelaki tak boleh tahu apa yang dia buat. Sebab tu di Madinah An-Munawwarah kita tengok kawasan orang perempuan ditutup rapi kiri dan kanan. Ni Ustaz kata tadi kena sepanjang petang belakang tu. Tapi disebabkan orang perempuan tak berapa ramai, maka mereka sediakan kiri dan kanan sahaja untuk kedudukan wanita. Di tengah tu untuk akses masuk orang lelaki. Sebab dia yang orang lelaki ni lebih diutamakan daripada orang perempuan untuk berjemaah. Cuma dia sediakan juga kawasan perempuan kerana keharusan yang Nabi SAW kata jangan ditegah. Baik, kalau orang tanya macam mana di zaman Nabi, ada jemaah wanita yang bersembahyang bersama dengan Nabi secara berjemaah? Ada. Jawapannya ada. Sebab yang Nabi kata ni jangan tegah. Memang ada orang di zaman Nabi yang bersembahyang bersama Nabi berjemaah. Dan Nabi buat satu kawasan yang di belakang. Cuma dalam sejarah dikisahkan jemaah yang di belakang tu tak ada macam kita dengan tirai. Tak ada macam kita ada tirai ni. Cuma mereka ni datang yang paling lewat lah. Sebab tu para ulama mengambil iktibar daripada sunnah yang berlaku di zaman Nabi SAW daripada kedudukan saf tu. Orang lelaki yang paling afdal ialah saf yang paling depan. Manakala orang perempuan yang paling afdal ialah saf yang paling belakang pula. Duduk belakang sekali tu. Yang tu yang paling afdal orang perempuan. Manakala yang depan ni tak afdal bagi orang perempuan. Jadi pakai topi lari belakang pula. Tapi yang itulah dia punya kedudukan. Sebab zaman Nabi dia tak ada ni. Sebab tu di masjid negara, ada masjid mana lagi? Masjid besi, masjid-masjid Afsa'u, tak ada, mereka tak sediakan tirai. Dia hanya bubuh tarik tali itu ya. Untuk membezakan kawasan lelaki dan kawasan perempuan. Bila mai yang sembahyang yang ramai, orang perempuan kena naik dah. Ada tempat yang khusus. Tapi kalau yang sembahyang fardu yang biasa, duduk di belakang tu, tapi tak tertutup. Cuma nak tutup apa semua, nak pakai telekung semua, dia ada satu bilik sebelum dia masuk ruang solat utama. Sebab apa? Sebab tirai ni bukan satu keperluan sebenarnya.
Tapi kalau kata kita dah nak buat, tak ada masalah. Cuma kalau di dalam masjid dengan surau mesti ada perbezaan sikit. Kalau dalam masjid tak apa, jalan ni ditutup terus. Sebab dia dalam kawasan masjid dia tutup terus, walaupun tak ada ruang, walaupun tak nampak imam, tapi dia tahu pergerakan imam, sah sembahyang. Tapi dalam surau tak boleh macam tu. Surau dia kena buka sikit. Sebab tu kadang-kadang ada orang disebut ada di YouTube kan, macam-macam mereka punya pandangan tu. Jangan celaru. Surau dengan masjid ada perbezaan. Kalau kata bila kita dah buat penghadang, umpama tirai ataupun sliding yang boleh diubah, dalam masjid tak perlu dibuka, cukup sekadar dia ada. Kalau kata nak buat hak dan dijarang pun tak ada masalah, dia mana nampak dan dia boleh tahu bagaimana pergerakan imam. Tapi dalam surau ataupun selain daripada masjid, kalau buat penghadang, waktu nak sembahyang berjemaah dia kena buka, kena ada ruang yang daripada kawasan dalam untuk ke luar depan, dan pastikan ada yang dia nampak dengan makmum yang di depan, untuk nak dikira sebagai sambung soft. Dan macam tu juga dah di luar daripada masjid. Baik, tak apa ni kita ulang mana-mana kali nak bagi tuan-tuan faham. Isu ni banyak yang orang yang kurang faham kerana dia tak mengerti secara detail. Mungkin dia dengar-dengar secara gitu-gitu saja. Jadi dia kena ambil faham ada perbezaan ruangan di dalam masjid dan juga bukan masjid. Baik. Kemudian susunan keutamaan solat berjemaah dan berjemaah pada ada 7. Satu, sembahyang Jumaat adalah paling utama. Ni nak cerita sembahyang yang mana afdal kita lakukan secara utama berjemaah. Yang utama berjemaah yang pada yang paling utama ialah sembahyang Jumaat secara berjemaah. Sebab memanglah tak sah sembahyang Jumaat kalau tidak didirikan secara berjemaah, dan jemaah tu mestilah lebih daripada 40 orang. 40 orang ni dalil di mana? 40 orang ni dalil daripada awal ayat surah Jumaat diturunkan sewaktu Nabi berada di Madinah, di masjid Jumaat tadi. Kan di Madinah ada masjid. Satu masjid Jumaat Qiblatain yang kita dok pergi ziarah tu, masjid Quba, masjid Qiblatain. Satu lagi masjid Jumaat yang tu jarang orang pergi, dia lalu ya. Tapi di situ lah tempat Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi. Zuhur itu terus Nabi buat sembahyang Jumaat, kerana kebetulan ayat itu turun pada hari Jumaat dan disuruh untuk buat Jumaat. Maka Nabi kumpulkan seramai, waktu itu ada 40 orang. Maka sebab itulah ulama dalam mazhab Syafi'i mengambil iktibar Jumaat ini mesti dilakukan dalam lingkungan 40 orang, tak lebih kurang. Pandangan-pandangan yang lain dalam mazhab kita ada juga lah, yang paling minimum 12 orang, 15 orang, yang itu berasaskan kepada hadis-hadis yang lain juga, dengan masyarakat-masyarakat yang tertentu yang menyebabkan keharusan kurang daripada 40 tu. Ada mazhab yang lain lah, tapi kita fokus pada mazhab Syafi'i. Sebab tu mazhab Syafi'i yang paling rajih, yang utama ialah 40, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Macam dulu dalam COVID kan awal, yang kita hadkan daripada tak boleh sembahyang berjumaat, boleh hanya jemaah HJK saja, boleh kita naikkan dah boleh buka sikit untuk sembahyang Jumaat kepada 12 orang. Itu pun kepada anjuran kuasa saja dulu. Kemudian barulah diluaskan kepada 15 ke atas sampailah ke had 40, dan dah ni kepada keluasan masjid. Jadi sebenarnya secara tak langsung kita boleh belajar. Jadi tuan-tuan jangan anggap benda ni sebagai satu benda yang remeh. Sebenarnya Allah Ta'ala nak ajak kita. Mungkin selama ni kita yang tak pernah mengaji, mungkin dia tak jumpa dari itu, baru dia kata perkara baru. Sebenarnya benda tu dah lama, dah dibincangkan oleh para ulama. Maka secara tak langsung kita pun belajar benda-benda yang diharuskan, rukhsah-rukhsah yang ada di dalam hukum syar'i. Jadi semua yang kita buat tu ada dari belakang. Bukan dia nak ikut suka ataupun ikut sedap mulut kata. Dia ada dalil semua. Sebenarnya ada 15 pandangan ulama berkenaan dengan bilangan Jumaat. Dan yang paling utama 40 tu tadilah. Sebab apa? Berasaskan kepada dalil
Jumaat yang pertama yang Nabi SAW lakukan suatu berada di perkampungan Quba tu. Perkampungan Quba juga, tapi masjid itu di sebelah Masjid Quba. Di tempat itu Allah Ta'ala, ketika tu Nabi berada di situ, Nabi terus buat kat situ juga. Nabi tak pergi ke Masjid Quba, Nabi buat kat masjid itu, yang namakan Masjid Jumaat tu. Tak jauh pun, dalam 500 meter itu je, nampak kan? Itu. Dan di situlah yang menjadi dalil utama kepada 40, bilangan 40 tu. Baik. Okey, itu sembahyang yang utama, iaitu sembahyang Jumaat adalah paling utama. Yang kedua, kemudian berjemaah pada sembahyang subuh pada pagi Jumaat. Jadi hak yang paling utama lah. Kalau boleh kita sembahyang berjemaah, ikut ranking dia. Yang utama sembahyang Jumaat. Yang kedua, sembahyang subuh pagi Jumaat. Dan subuh pagi Jumaat ini digalakkan untuk kita sembahyang berjemaah. Kemudian sembahyang subuh supaya Jumaat, mana subuh ni paling utama lah. Selepas sembahyang Jumaat, sembahyang subuh pagi Jumaat dan sembahyang subuh tiap-tiap pagi. Kemudian sembahyang yang paling utama juga untuk berjemaah ialah sembahyang Isya. Jadi Isya dengan balik sembahyang dulu lagi. Itu keutamaan dia. Kemudian sembahyang asar. Sembahyang ni memang orang cukup payah nak sembahyang berjemaah. Waktu ni orang yang bekerja, waktu ni buat orang balik kerja, ada waktu yang susah. Sebab tu Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Walaupun di situ Allah Ta'ala tak nunkan mayamba. Cuma Allah Ta'ala kata hafizu ala salawati was salatil wusta, salat pertengahan. Jagalah oleh kamu akan salat pertengahan. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah akan salat-salat yang difardukan itu, khususnya salat yang pertengahan. Apa salat pertengahan tu? Boleh saja. Kalau kita kira subuh dulu, jadi apa sebenarnya? Subuh, Zuhur, Asar. Tengah, Maghrib, Isya. Yang tengah mana lah? Kalau kita kira Maghrib pula, Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Subuh pula. Jadi biasanya yang kita kira ialah dari subuh lah. Sebab subuh tu tengah malam kan. Tapi kalau ikut dari segi pertukaran masa, Maghrib, Isya, Subuh. Sebab Maghrib ni dah tukar, kalau kalender Islam, Maghrib ni dah tukar hari lain dah. Kalau matahari tengah malam baru tukar tarikh. Jadi kok mana pun kena sembahyang Zuhur, sembahyang subuh dengan sembahyang asar. Jadi dua sembahyang ni memang agak sukar untuk nak jaga. Kalau subuh kira terlewat saja, kalau makin tidak lewat tu. Ataupun kalau kata kita kerja, kalau kita buat tak sempurna. Buat juga malam subuh tapi tak sempurna. Kalau nak jemaah tu jangan dapat, kecuali orang bencin ya. Tak pergi mana lah. Kalau orang kerja ni memang kena pula subuh pukul 6 subuh lagi. Jadi maknanya kalau kena 6.30 lagi, nak kena pergi kerja jauh pula kan. Jadi itu satu masalah. Jadi mayang subuh ni satu susah nak jaga dengan sempurna. Begitu juga salat asar, juga susah kita nak jaga. Baik. Jadi sebab tu antara dua salat itu sembahyang asar adalah keutamaan juga. Subuh, Isya ni pun disebutkan pasal ada sembahyang Isya diutamakan kerana ada hadis Nabi kata, kalaulah manusia tu tahu akan kelebihan sembahyang dua sembahyang subuh dengan sembahyang Isya, nescaya mereka akan datang merangkak walaupun lagu mana uzur sekalipun. Sebab kedua-dua solat ni ada keutamaan dan kelebihannya, subuh dan Isya. Baik. Kemudian sembahyang Zuhur dan last sekali sembahyang Maghrib. Tapi Maghrib yang paling ramai. Terbalik, yang orang ramai itu nak tak Allah. Maghrib ni nampak tadi ramai kan. Lepas tu habis Maghrib akad balik. Isya tak main dah. Jadi sebenarnya sembahyang yang paling utama itu ialah sembahyang Jumaat, sembahyang subuh, sembahyang yang orang tak ramai. Tapi hak orang ramai ni
Dan bahawasanya dilebihkan pahala berjemaah pada sembahyang subuh dan isya daripada berjemaah sembahyang asar. Dan jika ada ia sembahyang wusta sekalipun, walaupun kita tak tahu wusta tadi kan, asar tu wusta kebanyakan orang kata, yang dikatakan hafizu ala salatul wusta, dalam tafsir banyak merujuk kepada sembahyang asar. Walaupun begitu dia kata, walaupun sembahyang asar tu kebanyakan ulama kata wusta, tapi keutamaan sembahyang yang lebih afdal itu pahala yang banyak ialah sembahyang subuh dengan isya. Subuh dengan isya itu yang paling utama. Kerana bahawasanya masyaqqah pada sembahyang subuh dan isya itu adalah terlebih besar. Subuh pasal kita nak kena main bangkit daripada tidur tu. Isya pula kita dah kira nak balik dinner dah. Tambah pula kalau kuliah lewat sikit, tadi pakai conggih lebih lah. Ni nak mojok PKP kena berhenti awal. Jadi ramailah orang tunggu. Kalau sebelum-sebelum ni biasanya ustaz akan ajak bagi sejam kok. Pakai conggih lebih lah. Tak ada. Sebab apa? Sebab dia kata banyak saja nak makan lah apa lah kan. Jadi ramai yang orang lebih sanggup tinggal daripada untuk nak lakukan. Jadi sebab itu pahalanya lagi besar. Kalau sekali kita jaga dua sembahyang itu, subuh dan sembahyang isya, kan ada hadis Nabi. Baik, dan dilebihkan berjemaah pada sembahyang zuhur daripada sembahyang maghrib. Dilebihkan sembahyang zuhur daripada sembahyang maghrib. Itu kata maghrib dia letak apa di bawah. Kerana bahawasanya sembahyang zuhur itu tertentu ia daripada antara sekalian sembahyang dengan ibrat dan juga badannya, iaitu sembahyang Jumaat. Pasal apa utama zuhur ni? Kerana kelebihan zuhur itu adalah antara satu waktu yang dipilih Allah Ta'ala untuk buat sembahyang Jumaat. Pasal ada Jumaat itulah yang zuhur itu lebih utama daripada maghrib. Dan waktu itu juga lah ada waktu yang doa dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu waktu zuhur selain daripada hari Jumaat pun Nabi SAW selalu utamakan qabliyah dan ba'diyah. Antara qabliyah dan ba'diyah yang Nabi selalu jaga ialah pada waktu yang zuhur lah. Qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Yang itu yang Nabi paling utama Nabi buat. Selain daripada sembahyang ba'diyah qabliyah lain-lain, asar ke maghrib ke isya ke, yang paling Nabi jaga ialah pada ba'diyah dan qabliyah zuhur. Dan sebab itu ada riwayat yang mengatakan dua keadaan Nabi buat sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Satu keadaan Nabi buat qabliyah dan ba'diyah sebanyak 4 rakaat. Ada satu riwayat Nabi buat 4 rakaat qabliyah dan ba'diyah zuhur, 4 rakaat. Ada lagi satu riwayat mengatakan 2 rakaat. Dan ada riwayat yang ketiga pula Nabi buat 4 tapi dengan 2 salam. Buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 salam sebelum sembahyang zuhur, dan 2 rakaat, 4 rakaat dengan 2 salam selepas sembahyang zuhur. Ini antara sembahyang yang diberikan kelebihan dan keutamaan di dalam tak dan hadis tu, tapi berasaskan kepada perbuatan Nabi SAW yang tu yang menyebabkan mereka mengatur tentang keutamaan solat itu. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya mana dalil, dalilnya adalah dalil qiyas. Dia tak ada dalil khusus, tapi dalil itu adalah dalil qiyas atas perbuatan Nabi dan juga anjuran Nabi SAW. Okey, baik, habis takat dulu. InsyaAllah kita akan sambung pula bab berkenaan dengan keutamaan berjemaah di masjid. Baik, ada beberapa orang ni yang tak ada kitab ni. Amalia. Okey, kalau tak ada tapan bulan depan saya akan bawa, sebab di pejabat banyak lebih. Tolong peringatlah minta nanti kalau tolong peringatkan saya untuk nak main kuliah ni, tolong peringat kitab sekali. Kadang-kadang turun-turun tu terlupa, naik balik itu maklum sajalah tingkat 48 yang betul. Dan turun tu terlupa. Jadi tolong peringat awal, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita yang tadi kita saya akan bawa pada bulan depan. Allahu'alam. Aku lupa ni ada astagfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina 'ala siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma